Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Harati An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan praktis ke arah SPM Kertas 1. Okey, di bawah bab yang ke-10, Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan. Okey, di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 4 KSSM terbitan Sasbadi Sdn Bhd, muka surat 155. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita terus pergi kepada soalannya. Okey, baik. Nombor 1, jadual di bawah menunjukkan pendapatan Encik Kelvin. Okay, gaji RM2,800, allowance RM300, sewa diterima RM550, dividen RM250. Hitung pendapatan aktif Encik Kelvin. Jadi dekat sini kita kena tahu bezakan pendapatan aktif dengan pendapatan pasif. Jadi kita tengok gaji adalah pendapatan aktif. Jadi cikgu ringkaskan kat sini PA. PA itu pendapatan aktif. Allowance, okey, pendapatan aktif. Okey. Sewa diterima pendapatan pasif. Okey, manakala dividen pun adalah pendapatan pasif. Jadi menjawab kepada soalan tu, hitung pendapatan aktif Cik Kelvin, maksudnya kita tambah yang pendapatan aktif saja. RM2,800 tambah RM300. Jadi kalau kita congak dekat situ, kita dapat RM3,100. Okey, dia senang nak congak, kita congak sajalah. RM3,100. Jawapan dia C. Okey, baik, kita terus kepada soalan nombor 2. Pendapatan aktif dan pendapatan pasif Encik Tan pada bulan Januari masing-masing ialah RM4,350 dan RM2,100. Perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetapnya dalam bulan yang sama masing-masing ialah RM2,600 dan RM980. Berapakah aliran tunai bulanan Encik Tan? Jadi untuk kira aliran tunai, okey, jumlah pendapatan kita tolak dengan jumlah perbelanjaan. Jadi kat sini kita tambahkan yang perbelanjaan, kita tambahkan pendapatan yang aktif dengan pasif tu, RM 4,350 tambah pendapatan pasif dia tu RM 2,100. Kita tolak dengan perbelanjaan tetap RM 2,600. Okey, tolak dalam kurungan kan, tambah perbelanjaan tidak tetap. Okey, RM 980. Okey, jadi kita kira itu 4,350 tambah 2,100 tolak 2,600 tambah 980. Okey, jadi kita akan dapat aliran tunai itu RM 2,870. Jawapan dia D lah. Okey, baik. Soalan yang ketiga. Jadual di bawah menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan bagi 4 orang individu. Okey, Albert, Salman, Maniam, Raj Singh. Okey, ini adalah pendapatan aktif dan pendapatan pasif masing-masing.
dan juga perbelanjaan tetap dan juga tidak tetap masing-masing. Siapakah yang mempunyai aliran tunai yang lebih banyak? Jadi kita kena kira satu persatu. Jadi aliran tunai sama dengan jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Jadi kita kira satu persatu. Okay, kita tekan kalkulator tu, kita tulis kat tepi ni. Okay, baik. Untuk Albert, 3,000 tambah 600 dalam kurungan. Lepas tu tolak dalam kurungan 1,800 tambah 350. Jadi aliran tunai dia RM 1,450 untuk Albert. Okey, manakala untuk Salman 3,200 tambah 800 dalam kurungan tolak 2,000 tambah 400. Jadi untuk Salman RM aliran tunai dia RM 1,600. Okey, manakala untuk Maniam, okey, 4,000 tambah 1,000 tolak 3,500 tambah 900. Okey, dia punya aliran tunai adalah RM 600. Manakala Rush Singh 4,800 tambah 700 tolak 3,900 tambah 600. Okey, dia punya aliran tunai RM RM1,000. Jadi menjawab soalan siapakah yang mempunyai aliran tunai yang lebih banyak. Jadi kita tengok yang paling besar lah. Jadi jawapan dia Salman lah. Okey, jawapan dia B. Okey, baik, selesai soalan 3. Soalan yang keempat. Pendapatan aktif Puan Fatin ialah RM2,100. Perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetapnya masing-masing ialah RM3,600 dan RM1,400. Berapakah pendapatan pasif Puan Fatin supaya aliran tunai dalam bulan itu adalah positif? Jadi dekat sini, okay, pendapatan aktif ada, pasif kita kena kira. Jadi pendapat perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap bulanan dia dah ada dah dia bagi. Jadi berapa pendapatan pasif? Jadi kalau kita kira dekat sini, okay, pendapatan aktif dia tu dua. Okay, cara kira dia kat sini aliran tunai AT, cikgu ringkaskan AT aliran tunai sama dengan pendapatan aktif PA tambah pendapatan pasif PP. Okay, dalam kurungan tolak jumlah pembelanjaan tu. Okay, dalam kurungan pembelanjaan tetap bulanan tambah pembelanjaan tidak tetap bulanan PTTB. Saya ringkaskan macam itulah. Okey, baik. Jadi yang ni KPA RM2,100. Okey, tambah sekarang PP. Okay, kita pindah sebelah kanan jadi PATB apa semua ni. Pembelanjaan tetap tu 3,600. Kita cari ruang yang luas sikit lah nak kira. Okey, baik. Kat bawah ni ada ruang, kita kira kat sini. Okey, soalan nombor 4. Okey, sekarang ni aliran tunai AT sama dengan dalam kurungan pendapatan aktif tambah pendapatan pasif PP tolak pembelanjaan tetap bulanan PTB dalam kurungan tambah pembelanjaan tidak tetap bulanan.
Jadi nak dapatkan 80 tu yang positif. Okey, sekarang ni macam ni. PA tambah PP ni. Okay, mula-mula kita jadikan dulu aliran tunai itu kosong. Maksudnya samakan dua-dua ni. Okay, kita anggap 80 itu kosong. Okay, aliran tunai itu kosong. Maka PAPP sama dengan PTB tambah PTTB. Okay, PA 2100. Jadi kita cari dulu pendapatan pasif jika aliran tunai kosong. Jadi pendapatan tetap bulanan tadi dia bagi tahu 3,600 tambah 1,400. Okey. 3,600 tambah 1,400 dapat 5,000. Jadi dekat sini kita dapat pendapatan pasif jika aliran tunai kosong adalah 5,000 tolak 2,100, 2,900. Jadi sekarang ni dia nak aliran tunai itu positif. Maksudnya aliran tunai mesti lebih pada kosong. Jika aliran tunai lebih pada kosong, pendapatan pasif mestilah lebih daripada RM2,900. Jadi kita kembali kepada pilihan jawapan. Yang mana yang lebih daripada RM2,900? Jadi jawapan dia adalah D, 3,200. Okey. Jadi kita ambil pendapatan pasif itu mestilah lebih daripada RM2,900. Jadi kita ambil RM3,200. Supaya aliran tunai itu akan jadi positif. Okey, selesai nombor 4. Okey, soalan yang kelima. Okey, pendapatan aktif dan pendapatan pasif Cik Mimi. Masing-masing ialah RM3,250 dan RM1,860. Manakala perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap masing-masing ialah RM2,820 dan RM950. Pada bulan kedua, pendapatan aktif Cik Mimi kekal sama tetapi pendapatan pasif berkurang sebanyak 20%. Pada masa yang sama, perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetapnya masing-masing meningkat sebanyak RM320 dan RM400. Hitung aliran tunai bulanan Cik Mimi pada bulan itu. Ini pun kita kena kira. Kita ambil ruang dekat sini. Nombor 5. Okay, sekarang ni rumus yang sama kita nak kira aliran tunai. Okey, AT lah kita kira AT aliran tunai. Okey, sekarang ni rumus yang sama. Okey, sekarang ni kita tengok pendapatan aktif dia kata sama. Jadi kita ambil yang ni. RM3,250. Okey. Pendapatan pasif kita tambah tambah. Dia kata berkurang 20%. Jadi yang tinggal adalah 80%. 80/100. Okey, daripada RM1,860. Okey, letak dalam kurungan sebagai jumlah pendapatan. Okey, baik. Selepas itu, dia kata pada masa yang sama perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap bulanannya masing-masing meningkat sebanyak RM320. Jadi kita ambil yang ni. Okey, perbelanjaan tetap yang asal dia 2820. Okey, jadi kita tolak. Okey, RM 2820
tambah RM320. Okey, nak senang kita tutup dulu kurungan yang ni. Tolak lagi kurungan, kita ambil yang pendapatan perbelanjaan tidak tetap yang asal tu RM950 tambah RM400. Okay, dia bertambah 400. Okey, baik. Jadi kita kira aliran tunai okey, 3250 tambah 80/100 darat 1860. RM 4738 tolak. Okey, kira yang ni pula 2820 tambah 320 RM 3140 tolak 950 tambah 400 RM 1350. Jadi aliran tunai kita akan dapat 4738 tolak 3140 tolak 1350. Dia akan dapat RM 248. Okey, jadi kita dapat aliran tunai dia RM 248, jawapan dia B. Okey. Jadi para pelajar digalakkan untuk mengira, menunjukkan jalan kira, barulah akan dapat jawapan yang tepat. Okey, baik. Soalan terakhir, soalan nombor 6. Jadual di bawah menunjukkan perbelanjaan keluarga Encik Alif. Sewa rumah RM750, bayaran tol RM90, barang runcit RM500, ansuran kereta RM600, bil utility RM400. Soalan dia, hitung perbelanjaan tidak tetap Encik Arif. Jadi kita kena bezakan perbelanjaan tetap dengan perbelanjaan tidak tetap. Okey, sewa rumah perbelanjaan tetap. Cikgu ringkaskan PT. Bayaran tol perbelanjaan tidak tetap PTT. Barang runcit perbelanjaan tidak tetap PTT. Okey. Ansuran kereta perbelanjaan tetap PT. Okey. Bil utility perbelanjaan tidak tetap PTT. Jadi untuk menjawab soalan perbelanjaan tidak tetap Encik Alif, kita tambahkan yang perbelanjaan tidak tetap PTT tu. Jadi jumlah PTT, okey, JPTT maksudnya jumlah perbelanjaan tidak tetap, kita tambahkan. Okey, bayaran tol RM RM90. Okey, tambah barang runcit RM500. Okey, tambah 500 tambah dengan RM400 bil utility. Jadi kita dapat jumlah perbelanjaan tidak tetap sama dengan RM90 tambah RM500 tambah dengan RM400. Jadi jumlah perbelanjaan tidak tetap nilai dia RM RM990. Okey, jadi jawapan dia adalah B, okey, RM990. Okey, baik. Okey, dengan berakhirnya soalan tersebut, tamatlah video praktis ke arah SPM kertas 1. Okey, untuk bab yang ke-10, matematik pengguna pengurusan kewangan di bawah silibus matematik tingkatan 4
KSSM. Okay, semoga perkongsian cikgu ini dapat memberi manfaat kepada para pelajar, para guru dan kepada siapa sahaja yang menonton video ini, okay, supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang melibatkan pengurusan kewangan. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.